Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam Babus Salam. Babus Salam iaitulah bab jual beli salam. Biasanya bila kita sebut salam ni, dia ingat Assalamualaikum. Salam ni salah satu daripada nama jual, kaedah jual beli dalam Islam. Dalam bab jual beli salam ni, kita akan bertemu dengan beberapa perkara jual beli di zaman sekarang ni, iaitulah yang terlibat dengan pembelian benda-benda yang tidak ada. Apa makna salam? Menurut bahasa Arab, jual beli salam ini ataupun salaf. Dia kata bai'us salam atau bai'us salaf. Iaitulah mendahulukan. Salam maknanya serah dulu. Serah berapa dia? Serah duit. Serah bayar yang awal, bayar tak ada lagi. Mungkin setahun baru terima bayar. Itu makna bai'us salam. Menurut istilah syarak pula, ialah jual beli salam, jual beli sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz salam ataupun salam. Jual beli salam ini iaitu bai'un syai'in mausufiz zimmah. Kita beli satu benda yang dengan sifat dia kita beli. Maknanya kita kata sekarang ni bulan Rajab, bulan Rabi Jumadistan ni. Bulan Ramadan nanti saya nak awak bawa pada saya 2 tan tamar. Jenis tamar kita boleh sebut jenis apa? Dengan harganya RM20 sekilo sebanyak 2 tan. Itu dia panggil jual beli benda tak ada. Kita pun tak tanya dia, awak ada pokok tamar? Kalau tanya di Malaysia ni ada pokok tamar, sorry habut, tak boleh jual awak tamar. Kau boleh jual? Tak boleh jual tamar dah. Kalau ada pokok sebatai ruang ada. Jadi ini dia panggil jual beli menggunakan sifat ala zimmah, mana di atas tanggungjawab penjual. Kita jangan tanya ni, awak nak ambil mana, awak nak beli mana, itu hak dia. Yang pentingnya bagi kita, saya nak 2 tan ataupun berapa ratus kilo tamar di awal Ramadan. Nak jamu orang boleh puasa. Baru ni kita dah belajar di antara jual beli yang tidak halal, iaitulah jual benda tak ada. Dia panggil bai' al-ma'dum. Jual benda tak ada. Sekarang ni bai' salam ini jual benda tak ada juga. Tetapi benda ini dikecualikan daripada larangan tersebut, tetapi dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama sekali dia kata jual beli dengan sifat-sifat barang. Saya nak kain jenis apa? Buatan mana? Ini kena jelas. Jadi itu dia panggil jual beli salam. Pasal apa nama salam? Mana mendahulukan? Makna mendahulukan, bayar selalu. Ambil. Berapa harga? Dia kata 2 pikul tamar ni, berapa harga dia? Contoh dia kata RM20,000. Ambil selalu, bayar. Ambil RM20,000, ambil RM20,000. Bayar sampai Ramadan. Itu makna salam, serah duit dulu. Barang ikut masa yang dijanjikan. Jual beli salam adalah salah satu jenis akad jual beli yang dibenarkan. Ia dibenarkan disebabkan ia dikecualikan daripada kategori menjual barangan yang tidak wujud. Mana asasnya bai'ul ma'dum ni, jual barang yang tak ada, tak benar. Tapi dalam masalah jual beli salam ini dibenarkan kerana kemaslahatan umum yang telah dinilai oleh syariat. Kesahihan jual beli ini menurut syarak dipanggil masyru'iyati. Seperti yang kami nyatakan sebelum ini, akad jual beli salam ialah akad yang diberikan pengecualian. Maknanya asalnya jual beli benda tak ada ni tak boleh, tetapi diberi pengecualian kerana menjual barangan yang tidak wujud. Seperti yang kita sedia maklum, menjual barang yang tidak wujud adalah tidak sah. Namun jual beli salam ini diberikan pengecualian kerana manusia memerlukan jual beli seperti ini. Mana dari sudut keperluannya manusia memang perlu, kerana dia nak modal.
Kalau awak tak bayar dulu, macam mana saya nak order barang tu? 20,000 barang ni bukan kecil, bukan sikit. Order dia punya harga. Jadi kena bayar duit dulu. Diriwayatkan bahawa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, jadi asal cerita membenarkan ni, waktu Nabi sampai di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual beli salam. Dalam jual beli buah-buahan selama setahun atau 2 tahun. Mana orang beli dah, saya nak buah tamar awak. Nanti masuk esok nak buah tamar. Ini jangan kita keliru dengan beli buah yang tak masak. Itu lain. Buah tak masak, mana kita beli pokok ni. Saya nak kebun awak ni. Tapi benda tu belum masak, baru putih baru. Itu tak sah. Kita dah belajar dah lepas ni. Yang ini ni kita beli dengan sifat dia. Saya nak buah tamar ajwah. Nama ajwah. Saya nak buah tamar safawi. Itu nama di antara tamar-tamar Madinah, nama safawi, ajwah, syalabi, barni, macam-macam nama lagi. Maknanya dengan sifat dia, nak pula hak biji kasar atau saya biji halus-halus, hak kotel-kotel tak mahu. Dengan sifat. Dan timbangannya yang tetap. 20 kilo, 200 kilo, mesti ada. Jadi bila Nabi SAW sampai Madinah, orang Madinah ni duk jual makan tamar ni, sebab makannya tamar ni makannya asasi dia. Dia beli dah setahun 2 tahun, bagi modal dulu untuk pekebun ni, boleh gunakan duit tu untuk islah, untuk baikkan kebun dia. Bila Nabi tengok macam ni, Nabi SAW bersabda, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Sesiapa yang berjual beli salaf, maknanya bersalam, bayar duit dulu ni, order tempah ni, hendaklah dia berjual beli salam dengan sukatan, kalau benda suka, timbangan kalau benda timbang, dan tempoh yang dimaklumi. Mesti benda tu jelas sifat dia, timbangnya ataupun bilangnya dia, sukatan dia jelas, banyak mana, berapa gatal, berapa kilo, berapa, dan ajalin maklum, tempoh mesti jelas. Tempoh mesti jelas. Saya nak Ramadan, nak musim haji, nak tahun depan bulan Rabiul Awal, biar jelas. Kalau nak bila saya nak, mana boleh lah gitu. Contohnya orang ni kita tepah lembu, dia kata, "Okey, saya awak ada ni lembu, boleh bagi pada saya 2 ekor, ambil duit. Berapa ekor? 2,000, bagi 4,000. Bila nak bagi ni? Nanti saya nak nikah anak esok." Anak dia tu ni budak lagi. Jadi tak tahu bila. Lah, tak boleh. Dia nak jelas. Awak nak bila? Bulan 5. Tahun 2010. Nak macam tu dia punya cara dia. Kalau tidak, jenuh merah lah kawan tu. Tunggu mari ambil, tak mari ambil. Kalau nak makan rupuk je saja. Jadi tu. Jadi hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Auf bin Abza. Abdul Rahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ketika suatu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami beroleh bahagian daripada harta perolehan perang. Maknanya dua orang ni, Abdul Rahman Abza ni dengan Ibn Abi Aufa, dia cerita waktu perang dia ni dapat ghanimah, dapat harta perang. Bila dia dapat, apa dia buat? Ketika itu kaum Ansar, kaum Ambat dari Syam, daripada Syria, datang menemui kami. Kami berjual salaf dengan mereka untuk mendapatkan gandum, bali dan minyak dalam tempoh tertentu. Jadi pokok Ambat ni mari daripada Syam. Biasa Syam ni banyak minyak. Minyak zaitun banyak. Di pokok dia banyak sana. Jadi dia orang ni dah pitih banyak ni, baru boleh harta, orang panggil boleh bonus ni, harta ghanimah perang ni. Dia pun bayar selalu ke pokok Ambat ni, suruh mari barang. Mereka berdua ditanya, adakah mereka menanamnya atau tidak? Ini dalil. Jadi dua orang ni tanya, apakah mu tanya Puan Ambak tu, dia ada kebun sendiri ke tidak? Yang mungkin minta dengan dia tu. Mereka berdua menjawab, kami tidak pula bertanya mereka tentang perkara itu. Kami tak tanya dia ada kebun ke tidak, ada pokok zaitun ke tidak. Yang penting kami nak minyak. Muak mari, nak ambil mana ikut. Itu cara. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dia berkata, Asyhadu anna Allah Ta'ala
saya bersaksi bahawa Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli salaf yang dijamin. Yang ini al-madmun, yang dijamin. Yang ini jual beli salaf ini yang dijamin. Maknanya kita wirui orang ni, jaminnya dia akan bawa barang kita. Mana kalau kita wih dia pakai senyak, jangan. Allah juga telah menurunkan ayat yang terpanjang berkenaan dengannya. Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ibn Abbas baca ayat ini. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, makalah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Jadi saya lihat tafsir ayat ini dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Ayat ini dijadikan dalil bagi menunjukkan jual beli salam adalah sah menurut syarak, kerana jual beli salam termasuk dalam jenis hutang. Sementara ayat ini menerima dan membenarkan hutang, dengan itu jual beli salam juga dibenarkan. Jadi asasnya jual beli salam ni mana dibenarkan? Kerana benda tu termasuk hutang. Mana kita ubiti dulu modal kau penjual tu dia clean, seolah-olah kita beri hutang dia, lepas tu dia mari bayar kita dengan barang yang kita tepah, kita dah. Itu dari sudut dalil. Perbincangan yang seterusnya iaitulah tentang hikmah. Hikmah dibenarkan jual beli salam. Indahnya Islam ini apabila ada hikmah. Satu-satu kes apa hikmahnya benda ni. Ini contoh dipanggil mahasinul Islam. Keindahan Islam ni apabila kita tahu apa hikmahnya Allah Ta'ala suruh benda ni. Apa hikmahnya Allah Ta'ala haramkan benda ni. Contohnya riba haram. Kenapa haram? Sedangkan orang duk pakai duk beli dengan riba belaka. Kenapa jual beli salam ini termasuk dalam jual beli? Pada asasnya macam jual beli benda yang tak ada, tapi kenapa dibenarkan? Tengok. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dari segi qiyas. Dari sudut qiyasnya, jual beli salam ini tidak sah menurut syarak kerana ia membabitkan barangan yang tidak wujud dan tidak ada pada penjual. Pada asasnya gitulah. Namun demikian, jual beli salam dibenarkan kerana mengambil kira keperluan manusia. Keperluan ini dapat dilihat daripada perspektif pemilik kilang dan perusahaan, pemilik tanah dan ladang. Kebanyakan mereka memerlukan modal untuk memperolehi bahan mentah atau mesin bagi pengeluaran atau kilang mereka. Begitu juga petani. Mereka memerlukan modal untuk memelihara tanah dan ladang mereka. Mungkin tiada siapa yang akan memberikan mereka pinjaman sebagai modal. Orang tak berani nak bagi modal, tak bagi pinjaman. Mungkin juga mereka tidak mahu berhutang. Dengan ini syarak memberikan pelepasan kepada mereka untuk menerima wang dengan syarat. Sebagai ganti mereka akan memberikan hasil usaha mereka dalam bentuk tanaman, buah-buahan, barangan dan sebagainya. Anak hasilnya kena bagi sini. Begitu juga dengan peniaga yang mahu memastikan mereka memperoleh barangan yang diperlukan pada masanya. Maka dari pihak tuai punya barang ni pun, dia nak atur barang tak ada modal. Jadi dengan cara baik salam ni, dia boleh ambil modal dulu. Bagi pihak peniaga pula, dia nak tentukan dia ada barang. Contoh yang kita buat mudah sekarang ni, nak jual buah tamar bulan Ramadan. Macam mana nak pastikan benda ni dapat? Kalau buah tamar siapa boleh sawah, nak jual siapa? Nya makanlah 3 biji. Tapi bulan Ramadan cara meluas orang akan makan tamar. Maknanya dia nak pastikan dia dapat barang. Jadi dia bagi duit dulu. Mungkin pada ketika itu tiada siapa yang akan membekalkan barangan tersebut kepadanya, sedangkan dia mempunyai modal yang banyak. Jadi kalau baru nak beli, tak ada tepuh orang lain dah. Oleh itu syarak memberikan kelonggaran kepadanya untuk menggunakan wang ini secara jual beli salam untuk dia mendapatkan barangan yang diperlukan. Dengan ini kita dapat fahami pensyariatan jual beli salam memberi pelbagai manfaat pada manusia. Cara ini memudahkan satu pihak memperolehi modal dan satu pihak lagi memperolehi barangan yang dikehendaki. Cara ini juga membuka jalan supaya wang ini dapat dimanfaatkan menurut tujuan asal kewujudannya, iaitu menjadi landasan kepada kehidupan manusia. Wang ini tidak akan hanya tersimpan dan terperuk sahaja. Cara ini juga mampu mengelak kesan buruk akibat jual beli barang yang tidak wujud,
Ini kerana dalam akad salam terdapat beberapa syarat dan peraturan yang akan kita bicarakan sepanjang perbahasan ini. Tadi tuan-tuan dengar, dalam kitab ni sebut dibenarkan salam kerana maslahah, kerana keperluan manusia. Jangan pula ada orang mikir secara liberal, dia panggil sekarang ni. Sekarang ni orang duk sibuk dengan orang liberal lah, orang berapa. Ada kumpulan-kumpulan anak-anak orang Islam mengaku Islam tapi menentang hukum Tuhan. Ini tak sedut kira. Mungkin ada orang liberal dia kata kalau gitu riba apa masalah juga, orang perlu sekarang ni bank riba. Jawabnya tak sama. Laisa sawa. Tak sama di antara dua ni. Kerana bank riba, kalau kita membenarkan urusan riba, riba menindas orang. Orang susah nak minjam dengan dia. Dia ditindas pula dengan kenaikan interestnya, kenaikan bunganya, kenaikan berapa lagi, menyanya ke orang. Nyanya. Jadi tapi hak ni tidak. Orang ada modal, ada duit. Kenapa dia tidak bantu sahabat-sahabat dia yang ada kebun, yang ada tanaman, yang dia boleh buat padi, boleh buat banyak, hasilnya beras nanti dia jual kepada kita balik dengan perjanjian yang telah kita buat. Dia boleh nanam dengan selesa. Kita pun insya-Allah taala bila masak tuai padi ni akan kita dapat beras dengan baik. Berbeza dengan riba. Riba menindas orang, yang ni membantu orang. Jadi bukan semua benda keperluan, bukan semua maslahat kita kena tahu ni maslahat ni boleh pakai. Lah. Maslahah, mafsadah jangan hanya semata-mata dengan akal kita. Kalau tidak jadi sebuah hak ni, hak anak orang Islam tidak bising sagi pun. Satu kumpulan anak-anak orang Islam yang mengaku dia Islam, mengaku membela orang Islam, membela wanita, mempertikaikan undang-undang pesaka. Macam mana orang tina orang jatuh tak sama. Jadi itu dia panggil kira dengan kepala otak dia. Allah SWT setelah mensyariatkan lizakari mislu hazil unsayain, bagi anak laki-laki 2 bahagian anak perempuan, sudah ada perkiraan hikmah yang cukup besar dalam tu. Jadi demikian juga dengan ini. Jadi kita jangan terpengaruh. Bila kita sebut maslahah kerana keperluan, orang akan cakap, oh ni pun keperluan juga. Kalau tidak macam mana bank nak berniaga? Baik, macam mana bank nak berniaga? Kenapa dalam bank Islam sudah ada muamalah Islam? Kenapa nak dicari lagi konvensional bank-bank kafe yang masih wujud? Sedangkan cara badil, cara Islam sudah ada. Nanti kita tengok dalam akad yang lain lepas ni. Hukum dan syarat. Ini penting. Bila sekarang ni kita tahulah baik salam, baik secara order, secara tempahan ini, untuk setahun, 2 tahun ikutlah. Ada syarat dia, ada rukun dia. Macam mana nak jadi sah syarat? Terdapat 4 rukun jual beli salam atau pihak yang mengikat kontrak. Iaitulah yang pertama orang pembeli. Al-aqidan dipanggil. Pembeli dengan penjual. Itu biasa dah. Yang kedua sirah, lafaz akad. Ulama-ulama mengetatkan sikit lafaz. Tak boleh nak ikut say, tak boleh nak ikut dia. Dia mesti ada lafaz yang menunjukkan perbuatan kita ni, iaitulah akad salam. Yang ketiga modal yang dibayar. Yang keempat barangan yang ditempah. Ada 4 rukun dia. Kita masuk kepada rukun yang pertama, pihak yang membuat akad, iaitulah pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barangan yang dikehendaki. Jadi siapa dia pembeli? Orang yang jom bayar duit. Dalam istilah Arab dikenali sebagai Muslim. Muslim maknanya orang yang menyerahkan modal. Itu makna Muslim. Bukan Muslim mengawana orang Islam. Orang Islam dah dianya. Penjual ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan. Dalam istilah Arab dipanggil muslam ilaihi. Tulis molek tu. Muslim pembeli. Muslam ilaihi penjual. Jadi biasanya syarat-syarat ni seperti kita sebutlah, mesti orang tu ada keahlian untuk jual belinya, tidak OKU, tidak orang cacat, tidak orang yang tak faham berjual beli. Rukun yang kedua, sirah ataupun akad. Lafaz akad. Nak akad ni apa? Iaitulah penawaran ijab dan persetujuan kabul mesti ada. Contohnya pemilik modal kata saya dahulukan 1000 ini untuk mendapat 100 helai baju yang sifat-sifatnya seperti berikut. Baju jenama apa, saiz apa, warna apa kita sebut. Sementara penerima pula berkata saya setuju atau saya terima pembayaran yang didahulukan ini atau sirah yang seumpamanya. Dia nak dengan lafaz salam ataupun salah. Modal saya bu ini
Sebanyak 1,000 ni untuk baju, untuk pakaian, untuk apa yang kita nak tempah dengan sifat-sifatnya yang cukup jelas. Mana kalau sifat ni siapa dia dengar, apa orang tahu? Orang ni nak baju warna hijau. Saiz S 10 lah, M 10 lah, L 10 contohnya. Baju lengan panjang, lengan pendek. Kain jenis apa? Jadi kena bagi tahu. Mana bila dengar, orang dengar tu dia tahu dah. Hak ni. Kalau mari tengok, bukan ni. Bahasa jenis apa ni, kain jenis keduk gini ni. Kita tak ada lagu ni. Jadi nampak perbahasan tu dia untuk melarikan daripada terjebak ke dalam pertelingkahan. Dia nak syarat yang pertama. Jadi jelas dari situ sirahnya nak dengan cara mendahulukan dengan lafaz salam ataupun salam. Mana salam tu aku dahulukan modal ni. Jadi penjual kata tak apa, saya terima modal dan saya akan bagi barang ini pada waktu dan tarikh yang ditetapkan. Waktu dan tepat. Pada awal bulan 30 hari bulan Syaban pukul 5 petang bertempat di perkarangan masjid contoh. Ataupun dibangun di kedai dia. Ataupun di store dia. Mana tempat pun kena bayar. Mana pukul 4.30 kita boleh bawa lori dah pergi. Tempat janji nak ambil di mana. Itu dia panggil penentuan tempat. Yang ketiga, perbahasan yang ketiga ni agak jelas. Perlu dijelaskan. Iaitulah rukun. Yang ketiga, modal. Modal ialah bayaran yang dilihat, yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Beberapa syarat diletakkan di sini. Maknanya baik salam, keharusan dia mestilah modal ni tetap. Syarat modal yang pertama, jumlah dan bentuk bayaran hendaklah dimaklumi oleh kedua-dua pihak. Aku nak beli barang ni. Contoh tamah lah ni. Baiklah, penjual kata saya nak dengan RM20,000 duit. Sebut lalu ringgit. Kalau kata RM20,000 saja, boleh jadi RM20,000 ke apa? Riyal. Mungkin dia taman ni kadang-kadang terlibat dengan Arab juga. Boleh jadi orang duk mikir RM20,000 macam beli di Madinah. Dah RM20,000 Malaysia. RM ringgit Malaysia. Tak boleh tukar tu. Maknanya maklum. Yang pertama. Syarat yang kedua, penyerahan modal oleh pembeli dan penerima modal oleh penjual perlu dalam masa akad. Jadi sini berat sikit. Nak beli tempah ni boleh, tapi modal kena bayar selalu sini. Semua sekali. RM20,000 cash. Ambil. Di majlis akad. Tak boleh kata tak apa lah. Esok-esok kita mari bayar lah. Minggu lagi bayar. Jangan. Tak boleh akad lagi. Tak ada duit lagi tu akad. Ada cukup duit RM20,000. Pergi jumpa telefon. Nak jumpa mana. Di kedai dia ke. Di kedai kopi restoran ke mana. Ni duit sudah cukup. Barulah buat akad kontrak. Bahawasanya aku RM20,000 untuk 200 kilo tamak. Contohnya. Barulah dia boleh beli. Jadi sini agak berat sikit. Dalam masalah ini berat. 3 mazhab mengatakan akad mesti, modal mesti diserah dalam majlis akad. Kecuali dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala membenarkan. Tangguhkan sikit 2-3 hari. Mungkin kalau tuan-tuan tertanya-tanya kenapa tak boleh dia kata. Kenapa tak boleh modal ni? Tengok ni. Penyerahan modal oleh pembeli dan penerima modal oleh penjual perlu dalam masa akad, iaitu sebelum mereka berpisah secara fizikal. Kerana penyerahan ini adalah objektif asal dalam jual beli salam. Apa kita dah tahu dah, jual beli salam itu maknanya jual beli, serah modal dulu, terima barang kemudian. Kalau jual beli dia berlawan dengan berhutang. Jual beli hutang, ambil barang dulu. Bayar bila? Ikut bulan lepas, tahun lepas, 10 kali. Tapi salam ni terbalik. Bui modal semua dulu, bagi ambil kemudian. Ingat, kalau kata salam ni kau dia lawan dengan hutang. Hutang ambil barang dulu. Hak ni bui modal dulu. Ya, kerana surah modal ini objektif asal dalam jual beli salam. Diharuskan ini untuk meringankan bebanan orang yang wahijat. Jika penyerahan ini tidak berlaku, bermakna tidak wujud akad jual beli salam. Sebaliknya ia berubah kepada menjual hutang dengan hutang yang tidak dibenarkan seperti yang anda sedia maklum. Kita dah belajar dalam jual beli yang diharamkan, iaitulah bai'ud daini bid dain.
Jual hutang dengan hutang. Kalaulah kita tak suruh lalu modal hari ni. Saya nak order awak ni 200 kilo. Tapi tak tamat tu nanti ya. Bila boleh sebulan lepas bayar. Bukankah ini di antara dia panggil jual beli hutang dengan hutang. Hutang bayar nanti boleh lepas. Hutang bayar nanti siapa? Jadi inilah termasuk jalan jual beli hutang dengan hutang yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi pasal tu modal kena atas dulu, barang ambil kemudian. Terbalik dengan hutang, hutang ambil barang dulu, bayar kemudian. Selain itu, penerimaan tersebut disyaratkan mestilah penerimaan yang hakiki. Beri duit semati. Jika modal itu dipindahkan hawalah daripada pihak ketiga yang berhutang dengan pembeli supaya dibayar kepada penjual, maka ia tidak sah. Ini kerana pemindahan hutang hawalah tidak termasuk dalam kategori menerima, yakni al-qabdu. Manakala kita kata nak hawalah, saya ada hutang dengan dia, dengan ustaz saya ada hutang 20,000. Tak apalah, awak hutang awak ni bayar ke tokai taman. Itu dipanggil hawalah, tukar. Hutang kita dia pergi bayar kau itu pun tak boleh juga. Jadi naknya jual beli salam ni, ini banyak terjebak hari ni. Kita pergi order barang dengan benda yang tidak ada, tapi tak bayar dulu, maka jadilah jual beli kita ni tidak sah. Ini boleh jadi kita akan timbul sedikit persoalan. Acak ada buat lagi tu. Acak ke tak acak ke, itulah benda kesalahannya, tak ngaji. Yang keempat, rukun yang keempat, barangan dia ditempah. Barangan yang ditempah ialah barangan yang dijual dalam akad dan penjual berjanji menyerahkannya kepada pembeli sebagai timbal balik kepada modal yang dibayar sebagai bayaran yang didahulukan. Beberapa syarat dia kena ada. Yang pertama, barang tersebut mestilah dinyatakan sifat-sifat dan ciri-ciri. Ini jelas. Sifat dia jelas. Apa dia benda. Syarat yang kedua, barangan tersebut mestilah dikenal pasti jenis, kualiti, jumlah dan sifat oleh kedua-dua belah pihak. Jelas lah tu. Syarat yang ketiga, barang tersebut mestilah diperhutangkan. Iaitu barangan dalam tanggungan zimah yang hanya dinyatakan sifat tanpa merujuk kepada barangan tertentu. Contohnya saya nak beli salah, nak beli bayar dulu tapi ambil barang ke dia. Tiba-tiba tuan kata apa nak ambil ke dia je. Barang ada resto saya ambil lalu lah. Itu bukan beli salah. Beli salahnya ambil beri modal dulu, barang ambil bila-bila, tak tahu bila. 2 bulan lagi, 3 bulan ikut perjanjian. Tapi kalau dia kata tak payah, barang ada dah resto, maka ambil lalu. Ini dia panggil bukan beli salah. Beli betul dah lah tu. Beli salah ni maknanya beri modal dulu, barang mari 2-3 bulan kemudian. Tapi kalau barang ada dah, jadi jual beli apa tu? Jual beli biasa dah, sebab benda ada dah. Jadi tak jadi salah. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, syarat yang keempat, barangan tersebut mampu diserahkan. Mesti benda tu ada. Jadi kalau kita contohlah, buah durian hak tak ada boleh apa? Boleh sebelah je. Musim hujan. Ada buah durian musim hujan? Ada. Kita pergi janji dengan dia, saya nak 2 pikul durian musim hujan, ambil bayar. Mikir garupan lah dia ni, nak ambil di mana? Ambil di Myanmar, kau ambil di Thailand, ke mana? Musim banjir di Asia Tenggara ni. Jawabnya benda tu tak ada. Jangan duduk cari pasal. Benda ni tak boleh beli kalau benda tu masa bukan musim dia. Jadi barangan tersebut mampu diserahkan, jangan duduk main benda yang tak ada pada masa dia. Yang seterusnya, tempoh penyerahan pula perlu ditetapkan. Jadi itu syarat dia. Yang seterusnya, tempat penyerahan pula perlu ditetapkan. Jadi jelaslah kita ambil syarat-syarat yang besar saja, huraian dia nampak di bawah tu jelas. Maknanya mesti barang itu jelas dari sudut sifatnya. Barang itu mesti jelas dari sudut kuantitinya, dari sudut kualitinya jelas. Barang itu mesti jelas ada pada masa yang kita nak. Jadi kalau kita order bulan ni tahun depan, biasalah bulan ni buat musim huraian. Kalau dia order bulan sebelah, agak-agak musim itu tak ada buah, jangan. Musim ni bukan musim dia. Jadi tak boleh. Ni mata kalau kita ambil negeri lain, tak ada jaminan pada masa tu. Bukan musim. Lepas tu nak buat macam mana nak selesai masalah kita ini? Kita hari ni, biasanya kalau kita pergi tepah barang, tak payah dulu. Betul tak? Kita pergi kedai baju. Nak buat baju dua lah. Nak gaya dah ni. Buat baju ukur siap-siap.
berapa harga? 150 satu lah. Sepasal. 2 pasal 300. Kita bayar semua ke 300. Bayar semua jawab dia mari kena kedah-kedah tak ada tu Ku mana? Cuti ni. Anak sakit mak tak sihat. Jawab dia tak pakai baju raya lagi tu. Mesti kita akan bayar RM50 dulu contohnya. Ambil RM50 dulu tanda jadi. Kalau tak mari pun kain dia kain lepas dah. Sekurang. Itu dia panggil akad macam mana? Ataupun kita pergi kedai akan tunjuk ambil kertas katalog tunjuk. Nak pakai mana ni? Almari ke, kursi ke, apa saja benda. Tidak orang main katalog lah ni. Main gambar ni kan. Ni, hak ni 2,000, hak ni harga 3,000, hak ni 500. Kita pun dah ni. Biasanya kita akan bayar duit atau tak bayar duit? Ada setengah tepat, tak payahlah saya percaya tak payah bayar. Ada setengah tepat lagi kena bayar RM50. Bayar RM100 tanda jadi. Apakah ini termasuk dalam baik salam ataupun tidak? Ini persoalan amali yang memang kita buat hari ini. Jawabnya hak ni tidak masuk dalam baik salam. Kerana benda tu benda ada. Baik salam ni benda tak ada. Baju ada ke tak ada? Baju kita buat ni ada dah. Cuma dia tak potong lagi kain sudah ada. Hak kita nak mari dalam katalog ni ada barang ke tak ada barang? Biasanya dia akan jual barang yang ada. Ataupun syarikat ejen ni akan telefon kepada syarikat dia. Almari nombor kod sekian-sekian ni ada ke tidak barang? Ada. Boleh hantar dalam masa 2 minggu sampai. Ini bukan nama baik salam. Ini lebih menjurus kepada dia panggil baik aqdut taurid. Akad untuk nak ambil benda tu mari sini. Akad tempahan untuk barang itu dibawa kepada kita. Dia panggil aqdut taurid. Jadi akad ini lebih menjurus kepada jual beli biasa. Tetapi pembeli tadi telah membuat jaminan ataupun janji dia nak benda tu. Baik, duit RM50 kita bisa ni atau RM100 itu dia panggil urbun. Ingat tak dalam bab kita belajar dulu, di antara bab yang dilarang jual beli iaitulah jual beli urbun. Apa dia jual beli urbun? Jual cengkeram. Hak mana hak larang? Hak larangnya tuan kedai kata kalau awak tak ambil barang ni hangus. Itu tak boleh. Tapi urbun sebagai tanda jadi dan duit RM50 ni akan masuk di dalam kira-kira nanti. Bila sampai harga 500, kita akan bayar 400 lagi. Maka ini termasuk dalam jual beli cengkeram yang dibenarkan, baik urbun yang dibenarkan. Jadi jual beli sana dia panggil aqdut taurid. Akad minta orang itu tolong bawa mari kita. Takkan kita nak beli di kilang dia di Kuala Lumpur, kilang dia di Johor Bahru contohnya. Tapi kedai kita sini boleh hodar mari atas rumah kita dengan harga yang tidak beza banyak. Sebab dia ada potongan, cuma harga tambah sikit. Jadi ini dia panggil aqdut taurid. Jadi kita fahamlah bahawasanya jual beli yang kita jual hari ni, kita pergi tempah di kedai, saya nak model ni. Tu yang kedai kata tak ada model ni ada. Kecil, nak besar sikit lagi. Hak ada lah ni saiz berapa? 4 kaki. Nak 5 kaki. Tak apa saya order. Barang tu barang ada. Ini tidak termasuk dalam jual salam. Kalau jual salam kena bayar selalu. Ambil berapa ribu? Berapa 3,000. Tak kena beri. Siapa dia nak pergi bayar dulu? Tak ada orang akan bayar dulu. Jadi kita jelas di sini, tulis di situ nama dia dipanggil aqdut taurid, akad untuk membawa barang tu ke tempat kita. Jadi token ni tolong bawa barang ke tempat kita. Jadi kita beli dengan dia, pada waktu bila sampai benda tu barulah dia panggil khabar, ambil benda tu dengan akad yang kita telah jelaskan. Baiklah, kita akan masuk kepada satu lagi jual beli yang masyhur di zaman kita ni, dia panggil aqdul istisna. Akad al-istisna, alif sin ta sad, istisna. Ini payah sikit. Payah pun kena ngaji. Pasal hak ni memang berlaku semua. Iaitulah kontrak jual beli tempahan. Hak tadi benda tak ada. Hak ni benda tak ada juga. Tapi berbeza dengan hak tadi. Istisna ni apa dia? Amalan ini merujuk kepada tindakan manusia meminta seseorang yang berkemahiran supaya membuat sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan kemahirannya, manakala bahan yang digunakan disediakan oleh pembuat. Jelas kata jelas tarikh dia. Sebab kita nak suruh orang buat rumah lah. Ini plan rumah. Kira-kira 3,000 kaki luar. Kontraktor kata berapa? Kaki 100 ya.
3,000 kaki. Berapa ya? Kaki 300,000. Kau berapa ya? Kira ambil lah. Yang betulnya itu akad. Ini akadul istisna. Saya nak rumah macam ni. Luahnya 3,000 kaki. Barang-barangnya ataknya lagu ni, apa ni, pagar dinding mozaik macam ni. Berapa awak nak? 300,000. Baik, buat. Jadi barang-barang semua dibuat oleh kontrak dan kita bayar kepada dia mengikut apa yang telah dia buat. Sah atau tak sah jual beli lagu ni? Hak ni memang berlaku dalam rumah tangga kita lah, boleh katakan hari-hari dah buat kerja lagu ni. Tidak lagi tu kan? Kita pergi ke kedai nak tepah ke apa-apa, pergi kedai Prabu. Awak buat saya ni, buat kerusi, buat meja ni, buat. Jadi kita tahu lagi pada kayu tu buat pergi ke dia. Tahu lagi dah. Kayu pun dia, orang tukar pun dia, kita nanti bayar apa yang kita dah tempah dengan cara. Jadi apa dia hukumnya akad ni. Kontrak ini dia nak diamalkan secara meluas pada zaman ini. Memang luas. Atau dasar itu, kami merasakan hukum kontrak ini perlu diperjelaskan sebelum kami bincangkan tentang hukumnya. Kami nyatakan di sini beberapa contoh. Seorang penempah meminta pembuat kasut supaya membuatkan sepasang atau beberapa pasang kasut untuknya. Manakala kulit dan segala bahan yang diperlukan disediakan oleh pembuat, bukannya penempah. Memanglah aku dosa senak ni, akad untuk awak buat kepada saya rumah. Akad untuk awak buat kepada saya apa-apa benda yang kita suruh dia buat. Demikian juga apa dilakukan oleh tukang kayu hari ini. Para pemilik bangunan atau seumpamanya meminta tukang kayu membuat perkakas tertentu yang diperbuat daripada kayu atau aluminium. Bahan yang digunakan pula disediakan oleh pembuat. Mungkin perkakas ini turut menggunakan kaca, kunci dan bahan-bahan yang lain. Itu contohnya. Jelas dah contoh sudah. Baiklah. Banyak lagi contoh lain yang seumpama dengannya. Akad seperti ini menjadi perdebatan di kalangan fuqaha yang boleh kita kata di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, iaitulah pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan akad lagu ni, akad istisna ni nak upah orang buat rumah ni mesti melaksanakan undang-undang jual beli salam. Faham ke tidak? Mesti undang-undang salam kena pakai. Pasal benda tak ada. Ada kena rumah tak? Tak ada tanah sekeping, hotel rok lagi atas tanah kita tu. Hak adanya plan rumah yang ada ni. Kontrak dia baca atas plan. Kita pun setuju dengan dia, tanda tangan saing 300,000. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kita kena ambil 300,000, ambil token kontrak buat rumah saya. Dia boleh 300,000 tak tahu apa mana. Tidak ramai rumah tempat lain. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, tak boleh buat rumah. Tak boleh buat. Dia mesti ikut akad salam. Mesti bayar dulu baru dia buat. Jadi masalah ni memang berat. Tak buat rumah dia buat ni. Walau bagaimanapun, tengok dalam perenggan yang ketiga, muka surat 1368. Walau bagaimanapun para ulama mazhab Hanafi membenarkan akad ini seperti mana yang diamalkan oleh orang ramai kerana mengambil kira keperluan orang ramai. Namun dengan syarat akad tersebut dengan jelas menyatakan segala perkara berkenaan barang yang ditempah yang jika tidak dinyatakan dengan jelas mungkin boleh menimbulkan pergaduhan antara kedua-dua pihak. Sebagai contoh, kontrak tersebut mesti menyebut tentang bahan yang digunakan dan sumbernya, kadarnya atau sebagainya. Maknanya yang betulnya alat-alat bahan yang kita nak guna itu biar jelas. Dengan ini kata penulis kitab ni. Penulis kitab ni mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini kalau ikut mazhab Syafi'i tak buat rumah. Sebab mesti guna baik salam. Kena bayar dulu. Harga rumah 200,000 bayar ke kontrak. Ada biti ke kita? Mungkin ada kalau pergi pinjam apa ni? Pergi buat pinjaman, pergi jual ke bank dan sebagainya. Tapi orang tak buat lagu. Dengan ini, kata di ulama-ulama mazhab Syafi'i di Syam ini, penulis kita, kami merasakan tidak salah untuk kita menerima pandangan ulama mazhab Hanafi ini. Kita menerima amalan ini sebagai sah untuk memudahkan orang ramai. Apatah lagi amalan seperti ini amat diperlukan. Memang perlulah. Kita akan bayar kepada mana dia buat. Bayar seminggu sekali dah, 500 seminggu. Beli barang berapa, itu sajalah yang jadi amalan sekarang. Sebagaimana yang kami nyatakan tadi, orang ramai mengamalkan akad ini dalam kebanyakan urusan mereka.
Malah setiap para imam dan fuqaha sendiri sentiasa berusaha mencari kebenaran dan memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah mengikut cara yang diredai oleh Allah dan bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan kita akadul istisna, akad kontrak buat nak minta orang buat benda ni, projek ni, iaitulah menurut mazhab Syafi'i mesti tatbiq, mesti laksanakan undang-undang salam, iaitu mesti bayar dulu. Tapi mazhab Hanafi kata tidak, kita bayar mengikut masa yang telah ditetapkan, mengikut kerja yang telah dilakukan. Jadi pendapat mazhab Hanafi dalam masalah ini dipilih oleh ulama-ulama yang mutaakhirin, dan inilah yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah umat. Kalau tidak, tak buat rumah lagi kita jawab dia. Kecuali orang ada pitih, dia yakin betul-betul kontrak itu tak akan lari. Yang terakhir sekali, jual beli rumah berdasarkan plan. Hari ini banyak pemaju-pemaju akan waktu beriklan, buat pameran sana sini, ni plan rumah 2 tingkat, 3 tingkat, banglo, bucu, di gapo, macam-macam nama dah. Jadi macam mana akad lagu ni? Kami merasakan jual beli rumah berdasarkan plan turut termasuk dalam masalah ini. Jadi oleh plan jelas dah, 3 bilik, berapa kaki panjang, berapa tinggi. Jika kedua-dua pihak mengetahui dengan jelas spesifikasi jenis rumah dan bahan yang digunakan seperti simen, besi dan sebagainya, dan bayaran diserahkan ketika membuat perjanjian, akad ini sah dan jual beli ini termasuk dalam arti kata jual beli salam. Jika jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kontrak jual beli salam, dan inilah amalan yang biasa dilakukan oleh orang ramai, kerana kita tidak mendapati sesiapa pun yang menyerahkan bayaran sepenuhnya ketika akad dibuat, dan mereka juga tidak mengetahui bahan yang digunakan untuk membina rumah tersebut, kontrak ini dikategorikan sebagai kontrak tempahan dan diterima sebagai kontrak yang sah mengikut akad al-istisna. Jadi itulah yang diamal hari ini. Namun dengan syarat akad seperti ini menjadi amalan yang diguna pakai oleh semua orang, dan bentuk bahan-bahan binaan tersebut dinyatakan dengan jelas ketika akad kontrak dibuat, sehingga tidak timbul sebarang keraguan yang boleh menimbulkan perbalahan dan di kemudian hari. Di samping itu tidak wujud sebarang syarat yang tidak sah dan tidak bertepatan dengan syarat yang mungkin menyebabkan akad ini tidak diakui sah. Jadi kesimpulan kitanya bahwasanya akadul istisna ini boleh dipakai walaupun dianya diterima pakai dalam mazhab Hanafi, kerana inilah yang dipakai kebanyakan oleh, kalau kita kata tafsir, saya tak nak ustaz, ke mana-mana pun mazhab Syafi'i saya ni. Dalam bab ambil ismaya boleh lah. Dalam bab jual beli ni memang tak boleh kira. Ditanyalah bank Islam. Bank mana-mana sekali. Perbankan Islam. Semuanya guna akad istisna yang ada daripada tuan-tuan hari ni. Ataupun dia panggil bank al-murabahah. Dia pergi beli barang, lepas dia jual kita. Kalau kita nak cari, nak tunggu dalam suasana yang ada hari ni, ulama-ulama semasa mencari penyelesaian. Di manakah jalan yang boleh melepaskan orang ini daripada akad yang tidak sah, yang melepaskan mereka daripada terjebak ke dalam unsur riba, maka mereka memilih pendapat tersebut berdasarkan kepada maqasidus syariah yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan tidak bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, bab yang paling bahaya di zaman dulu dan di zaman sekarang, iaitu bab riba. Insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.